selepas Pasir Mas ngambung. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Ya, saya notis. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya ringkas. Kalau singkat-singkat semua dapat berucap. Ringkas. B21-010-500 Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan. Bolehkah pihak kementerian menyatakan tentang pengurusan Kolej Pertanian Malaysia yang saya rasa dia ada overlapping dengan fungsi melahirkan pertanian separa mahir daripada Universiti Putra Malaysia. Jadi kalaulah perkara itu kita boleh jimatkan kos sekiranya latihan itu kita berikan mandat kepada Universiti Putra Malaysia. Di bawah perkara P21-07-000 insentif peningkatan hasil padi sebanyak 40 juta diperuntukkan. Kita dapati bahawa skema yang belum jelas, yang kita tidak tahu, petani-petani tidak tahu apakah skema yang pihak kementerian guna pakai untuk memberikan insentif ini, kerana mereka mengatakan bahawa peladang yang mendapat pendapatan 1 tan, kemudian dia ada peningkatan 1.5 tan, jadi dia dapat pemberian insentif, sedangkan mereka gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh kementerian, iaitu antara 8 hingga 10 tan per hektar. Jadi adalah dicadangkan supaya satu kadar yang lebih tinggi, iaitu apabila peladang-peladang dapat mencapai 2 tan per relung ataupun 7 hingga 8 tan per hektar, diberi insentif di bawah butiran ini. Yang ketiganya ialah B21-010-600 pengairan saliran pertanian berjumlah RM3,212,400 ringgit. Apakah klasifikasi di bawah peruntukan ini termasuk pampasan kepada pengambilan tanah untuk dibuat saliran, terutamanya parit jari, kalau dalam kawasan muda dipanggil parit gila. Ada petani-petani tidak mengizinkan tanah mereka diambil untuk dibuat saliran kerana mereka tidak dibayar pampasan, sedangkan parit itu kegunaan rakan mereka yang di sebelah yang pendalaman yang perlu. Jadi mereka tidak izin kerana mereka cukup bekalan airnya dan mereka hanya memerlukan pampasan untuk pihak kementerian, tetapi tidak diberi. Jadi menyebabkan ada masalah di kawasan yang lain. Yang berikutnya ialah B21-06000 pemberian subsidi baja padi. Adakah subsidi pembajakan kawasan sawah yang berjumlah RM28 per relung ini termasuk dalam pemberian subsidi ini? Sebab saya cuba mencari di manakah clause subsidi pembajakan sebanyak RM28 serelung, dan menjadi masalah kepada petani kerana walaupun ada peruntukan tetapi lambat pihak kementerian sampai kepada, walaupun dah buat musim ini, musim yang akan datang barulah dapat. Jadi sudi apalah kiranya pihak kementerian mempercepatkan proses seperti ini, termasuk juga proses pampasan akibat daripada banjir. Yang ketiga terakhirnya ialah P21-15400 rancangan pembangunan sistem saliran pertanian berjumlah 19 juta yang diperuntukkan untuk tahun hadapan. Bolehkah pihak kementerian nyatakan di manakah rancangan pembangunan saliran pertanian, dan saya mohon diberi keutamaan kepada kawasan muda, sebab seperti mana kata Arau tadi, 40% daripada hasil pertanian, hasil padi untuk negara datangnya daripada muda area, kawasan muda. Jadi biarlah rancangan pembangunan sistem saliran pertanian ini diberi tumpuan kepada kawasan sumbangan padi terbesar negara. Yang berikutnya adalah P21-15600 program kawalan banjir kawasan pertanian, hanyalah 1 juta. Jadi kenapa sikit sangat? Sedangkan kawalan banjir ni memerlukan kos yang cukup besar. Kalau 1 bilion tu bolehlah Yang Berhormat Timbalan Menteri, tapi 1 juta sangat sedikit. Jadi kita minta tambahan. Dan yang akhir sekali ialah B21-15000 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Ada arahan daripada pihak kementerian, pihak lembaga supaya
pemilik-pemilik bot yang besar-besar ni memasang VTU. Jadi mereka membuat protes bantahan kepada ahli parlimen mengapakah mereka dipaksa untuk memasang VTU ini dengan harga yang cukup mahal. VTU ni seperti kotak hitam, Timbalan Pengurusi, Datuk Tan Sri Pengurusi. VTU ni seperti kotak, nak detect ke mana mereka menjual, mereka masuk ke kawasan negara asing dan sebagainya. Tetapi mereka menyampaikan pandangan mengatakan harga ni terlalu mahal. Jadi adakah pihak kementerian nak memberikan subsidi atau boleh dikurangkan ataupun boleh dikecualikan pemasangan VTU ini? Terima kasih Tan Sri Pengurusi.